Okey. Hai. Hai. Boleh dengar tak? Hai Zati. Selamat datang. Hai cikgu, boleh dengar. Sekejap saya nak buka kamera cikgu. Okey. Nampak tak? Nampak. Okey, kita Okey. tunggu kawan awak Alright. Cikgu sihat ke? Alhamdulillah sihat. Okey, kita tunggu kawan awak sekejap Zati dah makan ke? Belum cikgu. Saya lapar Belum. ni. Biarlah. Lepas kelas kot ni. Tak apa. Cikgu belum makan juga. Nanti kita makan Cikgu belanja cikgu. Gaji tak masuk lagi lah awak. Cikgu orang kaya kan? Saya tak ada kerja lagi. Ada. Siapa ni? Mana kawan-kawan saya? Sama. Hai, selamat pagi Umi. Umi, boleh dengar cikgu tak? Boleh cikgu. Cikgu boleh dengar saya tak? Boleh. Sekejap kita tunggu lagi seorang. Baik cikgu. Umi dah makan ke? Belum cikgu. Cikgu buat kelas lampau pagi. Alah, semangatlah sikit pagi-pagi ni. Semangat cikgu. Saya semangat. Sekejap. Bagus. Okay, tunggu seorang lagi tahu. Mana seorang lagi ni? Dah sebelah 23 dah ni. Dah pukul. Ya cikgu. Saya mesej dia. Saya takut dia tertidur cikgu. Sebab kelas pagi kan. Biasanya kawan Biasa saya lah cikgu. Ranik cikgu. Pagi. Biasa lah. Anak muda cikgu. Saya Raza. Okay. Hai, selamat pagi Raza. Lewat masuk kelas. Baru bangun ke? Tak cikgu. Okay. Cikgu sihat cikgu. Sihat. Alhamdulillah sihat. Dah makan ke Raza? Makan dah cikgu. Sebab tu saya lewat cikgu. Bagus. Okey. Saya nak ambil kehadiran dulu ya. Kalau saya sebut nama, ada nama awak dalam senarai saya ni dan hadir, unmute mikrofon awak, lepas tu cakap ada, okey? Okey, Umi Huzaifah binti Mat. Saya cikgu. Okey, ada. Bagus. Nur Izzati binti Radi. Ada cikgu ada. Bagus.
Razalia binti Mak Zaki. Ada cikgu saya. Alhamdulillah, bagus semua hadir hari ni. Pagi-pagi dah bangun awal Okay, sebelum kita start kelas kita pada hari ni, cikgu nak tanyalah bagaimana keadaan awak ni lepas kelas lama dah kan kita tak buat kelas sejarah. So, sihat ke semua? Sihat, cikgu. Zaki nampak macam tak Ke sihat. ada masa? Itulah Aizati, semangat sikit. Tak. Saya semalam ada training, so saya macam down sikit. So minta apa yang cikgu ajar ini masuklah dalam kepala saya, cikgu. Terima kasih, itu sahaja. InsyaAllah. InsyaAllah. Aktif training bola. Aduh, rajin. Raza, macam mana Raza? Sihat tak? Boleh lah. Raza sakit Kenapa gigi boleh tu, lah tu? cikgu. Oh, sakit gigi. Patutlah lemau pun. Saya Apa nanti lepas habis kelas ni kita pergi klinik gigi Okey, cikgu. Okay, masa pun dah 11. Dah sampai 10 minit dah ni. Okay. Okay, baiklah kita start dengan kelas kita pada pagi ni. Alright, boleh nampak kan slide cikgu? Boleh, cikgu. Boleh. nampak. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ni cikgu akan kembali sambung bagi subjek sejarah dunia untuk STPM tingkatan 6 lah, semester 1 2021 pada hari Ahad ini 9 bulan 1 2022. Okay, hari ni kita akan masuk kepada bab masyarakat maritim. Kalau awak nak tahu semua kan, masyarakat maritim dalam sukatan pelajaran sejarah tingkatan 6 semester 1 ni dia berfokus kepada dua buah negara. Yang pertama adalah negara Jepun dan yang kedua adalah negara Portugal. Dua negara ni adalah masyarakat ataupun kerajaan lah yang menjalankan aktiviti-aktiviti sebagai masyarakat maritim. Kalau kita tengok itu secara asasnya lah bagaimana orang cakap asal usul ataupun pengenalan kepada tajuk kita pada pagi ini. Dan kalau awak semua nak tahu, masyarakat maritim sebenarnya adalah masyarakat yang menjalankan apa-apa sekalipun yang melibatkan perniagaan ke, pertukangan ke, apa ke, ekonomi ke, sosial atau budaya sekalipun, dia ada kaitan dengan laut ataupun perairan sungai, muara sungai berkaitan dengan air. Itulah yang menunjukkan mereka tu sebagai masyarakat maritim. Okey, kita pergi kepada masyarakat maritim di Jepun. Sejarawan ni dia telah mendapati ataupun diorang telah mengkajilah masyarakat maritim di Jepun ni telah berlaku pada abad ke-16 dan sehingga abad ke-17. Masyarakat maritim ni sebenarnya juga muncul pada zaman Ashikaga dengan Koshuganan Tokugawa. Okey, kalau awak semua ingat balik, yang zaman Ashikaga dan Koshuganan Tokugawa ni pada sejarah sejarah pemerintahan Jepun dahulu, mereka ni merupakan seorang tokoh pemerintahan yang agak terkenal lah pada masa itu dalam politik, dalam ekonomi dan dalam sosial. So shogunan ni juga adalah dinamakan sebagai nama jawatan lah yang dia pegang dalam pemerintahan Jepun pada masa tu. Okey, kalau awak nak tahu juga, walaupun Jepun ni, kalau awak semua nak tahu, Jepun ni sebenarnya satu tempat ataupun satu kawasan yang dikelilingi air.
boleh dikatakan separuh daripada Jepun tu, daripada awal sampailah akhir di wilayah Jepun tu, dia dikelilingi dengan air seperti laut-laut, air laut, muara sungai, apa semua itulah. So, apabila mereka mendapati, orang-orang dahulu mendapati yang Jepun ni banyak banyak peluang daripada laut tadi tu, maka wujudlah masyarakat yang bergantung kepada aktiviti berasaskan laut. So diorang banyaklah defense pada laut, semua benda pun laut. Dan bagaimana masyarakat maritim ni juga dia menjalankan aktiviti ni apabila aktiviti seperti aktiviti penerokaan, contohnya aktiviti perkapalan apa semua tu kan. So wujudlah patriarki dalam struktur masyarakat tu akan adalah pedagang, nelayan, nahkoda, anak kapal dan peneroka yang wujud dalam struktur masyarakat maritim di Jepun tu. Okay? Faham setakat ni? Faham, cikgu. Okay. So kita bergeraklah kepada kegiatan ekonomi. Okay, kegiatan ekonomi ni seperti awak semua tahulah, pada setiap struktur pemerintahan sekalipun ataupun dalam struktur masyarakat, dia akan ada 3 perkara besar, iaitu ekonomi, politik dan sosial. Jadi kita akan pergi dahulu kepada kegiatan ekonomi lah. Kita akan telusuri apa yang mereka lakukan untuk untuk menambah pendapatan diorang. Okey. Kalau masyarakat maritim di Jepun ni, dia banyak kegiatan utama mereka ni, dia berfokus kepada perdagangan. Perdagangan yang melibatkan melibatkan import dan ekspor, seperti tembaga, belian dan perak. Ketiga-tiga ni pada zaman Ashikaga, dia banyak permintaan lah daripada orang luar. Permintaan orang luar seperti negara China, negara Korea, negara Vietnam, mendapat permintaan lah pada luar negara yang pada masa itu yang berkenan dengan tembaga, belian dan perak yang ada di kawasan Jepun pada masa itu. Selain daripada perdagangan juga, mereka juga masyarakat maritim di Jepun ni, dia terlibat juga dalam aktiviti menangkap ikan dan juga mengumpul hasil laut. Ini adalah satu perkara biasalah yang berlaku pada mereka dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sama ada mereka melakukan aktiviti menangkap ikan tu untuk sara diri dan juga mengumpul hasil laut untuk mendapatkan penambah pendapatan juga. Itu adalah mendapatkan satu kesenangan lah kepada satu struktur masyarakat maritim di Jepun tu. Dan selain tu ada juga masyarakat maritim ni, dia boleh dikatakan semua terlibat dalam kegiatan membina dan membaiki kapal, dan boleh dikatakan kesannya mereka dapat adaptasi dengan satu kemahiran lah dalam membuat kapal besar pada zaman Ashikaga. Okey. Kita pergi pula kepada ciri seterusnya, iaitu pertempatan lah. Pertempatan masyarakat maritim di Jepun ni. Kita tengoklah bagaimana mereka ni sebenarnya tinggal di kawasan pesisiran pantai dan kelautan. Boleh dikatakan sebanyak 71 buah kampung lah yang ada di kawasan Jepun pada masa itu. Dan seperti cikgu ceritakan sebentar tadi, yang pada asasnya sebenarnya asas pembinaan masyarakat maritim ni, Jepun ni terdiri daripada pulau-pulau yang dikelilingi laut. Dan dalam Jepun ni juga ada banyak pulau, dikatakan 100 lebih lah pulau ada di Jepun. Dan pulau-pulau tadi yang bergunung-ganang tu menyebabkan mereka tinggal di pesisir pantai, sebab mereka tak larat nak mendaki gunung tu. So kebanyakannya tinggal di pesisiran pantai tu. Dan kita lihat juga kedudukan yang berhampiran dengan laut tu memudahkan mereka untuk melakukan aktiviti perdagangan, menangkap ikan dan mengaut hasil laut. So hasilnya daripada ciri pertempatan inilah wujudnya masyarakat maritim di Jepun. Okay, kita tengok juga masyarakat maritim juga terkenal dengan teknologi pelayaran. Mungkin pada abad 16 sehingga abad 17, orang akan cakap teknologi, apa tu teknologi? Sepatutnya teknologi ni wujud pada abad yang ke-20. Sebenarnya kita pada abad yang ke-15 sekalipun, teknologi ni sebenarnya sudah wujud.
dia tidak teknologi sebenarnya pada asasnya maksudnya bermaksud adalah satu inovasi ataupun satu pemudah cara untuk kita melakukan apa-apa pekerjaan tu untuk memudahkan segala aktiviti kita. Maka tidak hairanlah sudah wujud teknologi pelayaran ataupun apa-apa teknologi dalam sebuah masyarakat. Okey, kalau kita tengok di masyarakat maritim ni, mereka khusus dalam pelayaran. Bila mereka khusus dalam pelayaran, maka boleh dikatakan hampir semuanya mempunyai ilmu dalam pelayaran, ilmu nautika dan ilmu kartografi. Okey? So ini adalah antara ilmu-ilmu yang dimiliki oleh mereka lah. Dan akibat daripada aktiviti ekspor dan import tadi, mereka juga telah menerima pengetahuan teknologi kapalan daripada pedagang Portugal. Contohnya Shogun Iyas tadilah dia dapat bantuan teknikal daripada Sepanyol, British dan Belanda. Okay, so kita tengok juga kepada penjelajahan dan penerokaan yang telah dibuat oleh masyarakat maritim Jepun ni. Kita tengoklah melibatkan 350 buah kapal dalam pelayaran ke luar negeri, menunjukkan ini adalah kesan pada teknologi pelayaran yang mereka ada, kebijaksanaan mereka dalam membina kapal, mempunyai ilmu kartografi dan analitika tu membolehkan mereka meneroka ke negara-negara luar. Sehingga Jepun tadi dia menghantar 14 ekspedisi perdagangan ke negara-negara luar setiap tahun. Malah tadi dia juga melancarkan ekspedisi lah berlayaran ke China, Korea dan Amerika Selatan. Okey. Ciri masyarakat maritim Jepun juga, mereka ada sifat ingin tahu. Apabila dia ada sifat ingin tahu tadi itulah yang menyebabkan mereka bergerak ke hadapan untuk mengetahui bagaimana sesuatu perkara itu terjadi. Dan inilah mendorong mereka untuk menjalankan kajian tentang bentuk muka bumi, iklim dan cuaca sesuatu tempat. Dan kita lihat juga adalah semangat keterbukaan. Apabila masyarakat Jepun ni dia sanggup membuka kawasan baru untuk menjalinkan hubungan dengan masyarakat tempatan. Okey, kita tengok bagi pelajaran yang terakhir pada hari ini, kita tengok pada faktor-faktor lah kemunculan masyarakat maritim di Portugal pada abad ke-16 dan 17. Oh, cikgu minat Korea sikit, maaflah. Cikgu. Okey. Kenapa tu, Mi? Ada cikgu. Okey. Kita teruskan faktor yang pertama. Dalam pembentukan masyarakat maritim di Portugal ni adalah kedudukan geografi. Semua ambil geografi kan masa sekolah dulu, masa dalam kelas ada yang ambil geografi kan? Saya ambil dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3 je cikgu. Kalau saya tak tahu, saya belajar apa cikgu? Sama. Saya pun tak tahu. Okey, tak apa. Cikgu terangkan kedudukan geografi ni dia sebenarnya adalah kedudukan sesebuah kawasan tu dalam bentuk muka bumi. Ada yang di timur, ada yang di selatan, ada yang di barat, ada di utara. So kedudukan Portugal ni pada abad yang ke-16 hingga 17 tu sebenarnya dia berhampiran dengan laut. Dia sama dengan masyarakat maritim di Jepun tu. Apa-apa semua berhampiran dengan laut. So apabila diorang berhampiran dengan laut tu, dia telah mendoronglah masyarakatnya untuk melibatkan diri dalam bidang maritim. Bidang maritim ni seperti bidang perkapalan, bidang perdagangan, bidang penerokaan, bidang penangkap ikan, apa-apa berkaitan yang penangkapan hasil laut. Okay, so faktor yang kedua adalah kestabilan politik. Okay, kestabilan politik, bagaimana faktor kebangkitan Portugal ni sebagai kuasa maritim ni, apabila kita lihatlah kedudukan Putera Henry pada masa itulah sebagai pemerintah Portugal, dia bijak mengatur strategi ni untuk melakukan seperti melakukan penerokaan dan juga import dan ekspor antara luar negara bersama dengan negara Portugal. Okey, faktor terakhir kita pada pelajaran kita pada hari ini adalah peranan Putera Henry itu sendiri.
Kalau orang semua nak tahu, Putra Handy ni dia memang sememangnya seorang tokoh sejarawan dan juga tokoh pelayaran yang agak terkenal lah pada zaman itu, sehingga kini lah masih ada buku-buku beliau berkenaan cara-cara meneroka, cara-cara berlayar di lautan menggunakan kompas, menggunakan ilmu nautika dan juga ilmu kartografi. Sebab pada masa dulu diorang berfikir apa yang terjadi di hujung dunia, di hujung laut tu kalau diorang pergi menjelajah. Rupa-rupanya dengan adanya ilmu kartografi tadi, Putra Handy dia mendapati rupanya bumi ni adalah bulat sebenarnya. Dan bila bulat, dia kapal yang diorang lalu di laut tu dia tak jatuh. Dia sebenarnya berputar mengelilingi bumi. Jadi itulah menunjukkan peranan Putra Handy tadi telah mengembangkan lagi masyarakat maritim di Portugal. Okay. Alright. Terima kasih sebab itu sahaja yang cikgu boleh ajar untuk pada kali ini. Kita akan tangguhkanlah pelajaran kita mengenai lagi ciri Portugal di lain masa. Sekian sahaja daripada cikgu. Tapi sebelum tu, tak habis kelas lagi tau. Kita pergi kepada sesi quiz untuk tengok macam mana awak semua ni boleh memahami pelajaran cikgu ajarkan pada pagi ni. Alah, janganlah sedih Raza. Alah, senang je soalan. Okay, senang je soalan Okay, kejap cikgu share cikgu tutup skrin dulu. Okay, kejap Comel. Okay. Minta awak semua ready lah untuk nanti cikgu akan bagi satu satu link, satu tu untuk awak masuk game pin. Sekejap ya. Cikgu, Izzati sudah mengatuk. Jangan macam tu. Tanya dia, Cik. Alright. Saya minta awak semua, sekejap Saya minta awak semua untuk untuk buka Kahoot dan masukkan pin nombor pin yang saya bagi tu. Okey? Boleh buka dah ke? Saya share skrin ya. Okay, tengok. Waiting for players. Boleh masuk ke? Kalau ada masalah boleh bagi tahu cikgu tahu. Sekejap cikgu. Bagus dua ni awal. Umi ada masalah ke? Sekejap cikgu. Okay. Kita mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu. Apa cikgu? Saya ada masalah. Sudah cikgu, rakan saya slow. Masuk maritim. Okey. Soalan. Apakah masuk masyarakat maritim? Siapa salah ni? Satu. Sudah. Siapa salah ni? Masih dia tertekan tu cikgu. Tertekan. Saya salah cikgu, saya buat berdasarkan kepada perindustrian. Saya tak nak. Saya takut. Okey. Tapi awak tahu ke masuk masyarakat maritim ni apa sebenarnya? Tahu jelaskan cikgu, balik dia ke? berdasarkan kepada aktiviti laut macam
basahkan air macam tu ha. Saya gelabas. Okay. Okay, bagus. Alright. So, next. Okay. Wow. Oh, tiga saja. Bagus. Wow. Ah, Okay, next. Si. Wow, siapa yang tertinggi sekali ni? Umi. wow. Saya tak sangka. Bijak cikgu. Masyarakat maritim di Jepun memiliki kemahiran dalam Tak menunjuk kemahiran itu. Kemahiran itu Oh. satu. Siapa yang pilih nombor yang pilih warna biru ni? cikgu. Cikgu kata geografi tu termasuk daripada mendayak peta. Mestilah ilmu geografi. Kenapa kartografi pula yang salah? Okay. Macam ni. Dalam masyarakat sebenarnya, dalam masyarakat maritim ni, dia hanya gunakan 3 asas saja yang melibatkan ilmu pelayaran. Yang pertama adalah ilmu kartografi, ilmu nautika dengan ilmu satu lagi adalah ilmu pelayaran. Okey, ilmu geografi ni dia hanya melibatkan sebagai pembentukan ataupun titik di mana kawasan ataupun daerah. Okey. Dan kalau nak tahu ilmu geografi ni adalah satu perkara yang besarlah dalam kita buat sesuatu untuk dalam kita belayar semasa atas laut tu. Pentinglah nak tahu yang mana satunya tu. Kalau ilmu kartografi ni adalah ilmu membuat peta. Oh, faham cikgu? Okey. Oh, Izzati Radhi. Wow. Saya nak merintasi Izzati. Bagus. Semangat ni kita mahu. Kecuali Tu siapa? Bagus. Raza buat apa tu? Tak apa. Kita next. Hai. Kenapa salah tu? Hai. Okay, Cikgu next boleh apa? terangkan? Cikgu boleh Kita terangkan masa tak? dah nak habis dah sikit lagi. So kita next dululah. Bagus. Wow, faham semua. Okey, soalan yang ke-7. Sudah. Bendera dah cikgu. Bendera ya. Semua kan Sedang dah belajar Korea. geografi. Wow, bagus. Saya tak sangka saya betul. Saya teka tu cikgu. Bagus. Okey. 3 soalan terakhir. Rapi ya Izzati?
Benar. Wah. Ija. Anak murid cikgu. Izzati masih mendahului. Saya tak sempat dah nak. Padang dah. Ni baru jajan tadi. Alah. Siapa ni? Siapa jawab salah? 3 ni adalah 3 barangan yang terkenal tau. Lembaga. Kenapa tak emas cikgu? Kenapa tak emas? Masa tu Jepun wilayah yang tidak mempunyai emas. Dia hanya ada tembaga, perak dan belian je. Malaysia baru ada emas. Oh, faham. Okay, soalan terakhir. Oh, Wow. saya dah naik. Wow. Macam tak pernah belajar je soalan ni cikgu. Pernah. Awak je lupa. Ya, saya je lupa. Ush. Saya dah kata cikgu. Macam tak pernah belajar je. Ni? Cikgu dah ajar sebelum ni tahu pelabuhan Lisbon ni dia sebagai pelabuhan entry port. Pelabuhan yang memiliki 2 jenis import dan export 2 sekaligus yang dilakukan pada pelabuhan Lisbon. Okay, tak apalah, anggap itu sebagai pengajaran tambahan lah untuk awak semua. Okay. Kita tengok siapa yang menang. Wow. Tahniah Raza. Tahniah. Wow. Cikgu ada hadiah ke? Cikgu, saya nak hadiah. Tak ada, cuti. Tak Jom. Okay, baik tenang cikgu. semua. Terima kasih. Okay. Sebelum kita habis kelas, cikgu nak rumuskan sikit lah rumuskan sikit lah pelajaran kita pada hari ini. Masyarakat maritim, kalau awak nak jawab dalam exam lepas ni, ingat satu perkara saja, dia melibatkan apa-apa di laut, berkaitan dengan air. Itu saja. Itu saja kata kuncinya, air. Okay. Sebelum cikgu habiskan kelas pada pagi ini, boleh tak seorang bagi refleksi apa yang dia dapat belajar pada pagi ini? Okay, silakan mana-mana. Cikgu, kalau saya nak bagi refleksi sikit-sikit boleh tak? Boleh. Okay, tadi apa yang saya dapat daripada PDP hari ni, cikgu terangkan apa itu masyarakat maritim kan. Kami dapat faham maritim berkenaan dengan air. Air, maritim, air. So, cikgu terangkan ciri-ciri. First, kita masuk ke Jepun. Ciri-ciri ekonomi, cikgu kata sesuaikan ekonomi, sosial and politik masing-masing lah. Lepas tu ekonomi itu dari segi kegiatan dia apa, dari segi apa yang masyarakat maritim buat. And the main point is pelayaran teknologi yang mana Jepun sangat-sangat popular berkenaan dengan perkapalan bot. Ada contoh itu sendiri. And cikgu masuk sedikit kepada Portugal dari segi faktor mana peranan Putera Henry for example kan. And benda tu membolehkan kami mengetahui lah apa yang masyarakat maritim lakukan, bagaimana kehidupan mereka sedikit. Itu saja cikgu. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Nanti kita jumpa lagi ya di kelas seterusnya. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu, jangan lupa makan. Good. Okay, Cikgu, bye. jangan lupa bagi hadiah. Cikgu, Bye, saya dengan cikgu. Tok Umi tanya tak ada kerja sekolah ke? Oh, Ada. cikgu. Cikgu tak ada kerja ke? Wow. Tak ada, awak dah jawab kuis tadi tu kan. Bila di sekolah lah tu.
Besok cikgu. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye-bye cikgu. Bye. Bye bye bye. Bye.